Syukur Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, saya diberi nikmat kesihatan dan dipanjangkan usia dapat saya meraihkan ulang tahun kelahiran saya yang ke-72 pada hari ini, 24 Ogos 2021. Tuhan pentadbir seluruh alam, Maha Agung dan Maha Bijaksana. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Syukur Alhamdulillah juga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus memuliakan negeri Melaka dengan kemakmuran, kesejahteraan serta keamanan untuk rakyatnya yang berbilang kaum dan agama. Berikutan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia amnya dan di negeri Melaka khususnya pada masa kini, saya menyeru agar semua pihak bertenang dalam menghadapi situasi penularan COVID-19. Saya dengan perasaan hiba ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa COVID-19 yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya dan mendoakan semoga semua pesakit COVID-19 diberikan kesembuhan segera. Saya berharap program vaksinasi yang sedang giat dijalankan pada masa ini dapat membentuk komuniti kelompok dan bakal memulihkan negara kita dalam tempoh tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Negeri Melaka dijangka akan beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara (PPN) menjelang bulan September 2021. Ia adalah berdasarkan kepada program vaksinasi yang semakin meningkat dan negeri Melaka dijangka akan mencapai peratusan vaksinasi lebih 50% bagi penerima vaksin dos kedua yang lengkap dalam kalangan orang dewasa menjelang 31 Ogos 2021. Dengan peningkatan kesan kadar vaksinasi ini adalah diharapkan kadar jangkitan COVID-19 dan kadar kemasukan pesakit ke hospital semakin berkurangan dan kita boleh melangkah ke fasa PPN seterusnya. Di kesempatan ini, saya juga ingin merakam ucapan terima kasih kepada semua frontliners yang terus cekal bertugas saban hari tanpa mengira penat dan lelah dalam memastikan situasi COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik. Dalam usaha untuk mengekang penyebaran COVID-19 ini, saya menyeru kepada semua rakyat Melaka, marilah kita bersama-sama membudayakan norma baharu dan mematuhi semua SOP, prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dengan cara ini sahaja kita dapat sama-sama membantu pihak berkuasa mengekang penularan virus ini. Tanpa kerjasama daripada semua pihak, usaha mengawal penularan COVID-19 ini tidak mampu dicapai dan akan terus memberi kesan negatif kepada sosioekonomi negeri Melaka. Krisis kesihatan yang melanda dunia, kesan penularan pandemik COVID-19 secara ketara dan berterusan
menghasilkan ancaman persekitaran ekonomi dan meninggalkan impak yang mendalam kepada ekonomi Malaysia. Pada tahun 2020, ekonomi Malaysia mencatatkan nilai KDNK sebanyak ringgit Malaysia 1.34 trilion, menurun 5.6% berbanding ringgit Malaysia 1.42 trilion pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Malaysia merekodkan penyusutan kepada negatif 5.6% pada tahun 2020 berbanding 4.4% pada tahun sebelumnya. Kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, negeri Melaka mencatatkan nilai KDNK berjumlah ringgit Malaysia 41 bilion berbanding ringgit Malaysia 43.9 bilion pada tahun 2019 dengan penyusutan pertumbuhan kepada negatif 5.9%. Kesemua sektor ekonomi di negeri Melaka mencatatkan penurunan kecuali sektor pertanian. Dari sudut sumbangan ekonomi, sektor perkhidmatan dan pembuatan mendominasi sektor ekonomi Melaka dengan jumlah sumbangan masing-masing 48.6% dan 37.3%. Sektor pertanian pula menyumbang sebanyak 11.2%, manakala sektor pembinaan menyumbang 2.4%. Antara cabaran utama pandemik COVID-19 adalah rakyat kehilangan sumber mata pencarian bagi meneruskan kehidupan. Ia turut memberi kesan kepada kadar pengangguran di Melaka. Pada tahun 2020, Melaka mencatat kadar pengangguran 2.2%, iaitu kedua terendah selepas Putrajaya. Kadar ini adalah jauh lebih rendah berbanding peringkat nasional sebanyak 4.5%. Laporan Pelaburan Negeri Melaka pada tahun 2021 memberi gambaran yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Saya mengharapkan agar keadaan ini terus meningkat sehingga hujung tahun dan tahun-tahun akan datang. Berdasarkan laporan daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, sehingga Mac 2021, jumlah pelaburan di Melaka bagi tahun 2021 adalah sebanyak ringgit Malaysia 3.425 bilion, di mana ringgit Malaysia 3.264 bilion adalah pelaburan asing. Manakala baki berjumlah ringgit Malaysia 161 juta merupakan pelaburan domestik. Walaupun kita sedang berhadapan krisis ekonomi, saya mencadangkan supaya usaha-usaha untuk mempromosi Melaka sebagai salah sebuah destinasi pelaburan yang kondusif di negara ini akan terus dipertingkatkan. Agensi-agensi seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, PKNM, Invest Melaka, Melaka Waterfront Economic Zone MWAS serta anak-anak syarikat kerajaan negeri hendaklah melaksanakan peranan masing-masing untuk tujuan tersebut. Para hadirin sekalian, saya dipahamkan bahawa dokumen hala tuju pembangunan negeri Melaka untuk tempoh
15 tahun sehingga 2035, iaitu Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 PSMJ 2035 telah pun dilancarkan pada 8 Mac 2021. Saya mengharapkan agar ianya menjadi suatu rujukan oleh semua pihak untuk mencapai kecemerlangan pentadbiran di peringkat kerajaan negeri Melaka selaras dengan visi menuju negeri lestari. Ia juga mencerminkan aspirasi kerajaan negeri untuk memacu dan merancangkan pertumbuhan ekonomi, menggalakkan pelaburan domestik dan asing, meningkatkan sektor pelancongan, pembangunan infrastruktur, pemulihan warisan serta peningkatan modal insan melalui pendidikan. Alhamdulillah, walaupun negeri dan negara kita masih dalam situasi pandemik COVID-19, projek-projek pembangunan masih dapat diteruskan mengikut norma baru, mengikut serta SOP yang diluluskan oleh kerajaan. Pelbagai peruntukan disediakan dan sudah tentu yang terbesar ialah yang disediakan dari peruntukan kerajaan persekutuan melalui pelbagai pakej rangsangan ekonomi, iaitu pakej prihatin tambahan, penjana, permai, permekasa dan yang terkini pemulih. Kerajaan negeri juga baru-baru ini telah mengumumkan pakej rangsangan dengan 60 inisiatif dengan nilai melebihi ringgit Malaysia 170 juta. Oleh yang demikian, saya menggesa agar semua agensi bertindak secara proaktif untuk memastikan peruntukan yang disediakan dapat dibelanjakan dan pembangunan negeri Melaka dapat dirancangkan dan disiapkan dalam tempoh untuk kita keluar dari masalah COVID-19 ini. Gunakan tempoh masa ini untuk memperbaiki infrastruktur yang rosak, khususnya yang melibatkan produk-produk pelancongan di seluruh negeri Melaka. Begitu juga dengan masalah banjir dan juga masalah bekalan air mentah yang amat penting untuk kesejahteraan masyarakat di negeri Melaka. Saya percaya dan yakin bahawa tempoh waktu ini adalah peluang kepada negeri Melaka untuk bangkit semula dalam meraih keyakinan pelabur untuk melabur di negeri Melaka. Pelaburan langsung sama ada dari luar negara dan dalam negara akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan mencipta kekayaan insya-Allah. Dalam mendepani cabaran dunia tanpa sempadan dan gelombang pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, saya dapat melihat kepada usaha proaktif yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk menyegerakan transformasi pendigitalan negeri Melaka. Agenda digital kerajaan negeri ini dilaksanakan melalui Majlis Digital Negeri Melaka yang memfokuskan kepada kerja-kerja pemantapan infrastruktur telekomunikasi yang akan meningkatkan kualiti akses dan kapasiti capaian rangkaian internet berkelajuan tinggi melalui peningkatan keupayaan penuh 4G dan seterusnya mempelopori bidang teknologi 5G. Selain itu juga memperkasakan aplikasi pintar dan kandungan digital serta analitis data raya negeri juga sedang dipergiatkan untuk meningkatkan
tadbir urus dan sistem penyampaian kerajaan, usaha menyegerakan pendigitalan negeri Melaka ini sudah pasti akan merubah negeri Melaka ke arah bandaraya pintar yang berteknologi. Saya dipahamkan yang kerajaan negeri melalui unit perancang ekonomi negeri UPEN sedang menyediakan Smart Melaka Blueprint 2035 yang akan diterbitkan pada penghujung tahun ini. Sebagai sebuah negeri yang pintar, usaha perlu terarah kepada tumpuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan rakyat serta memelihara alam sekitar melalui kepintaran teknologi yang bakal digunakan. Negeri Melaka telah mencapai status negeri maju pada tahun 2010 menerusi kerangka 32 indikator Organisation for Economic Cooperation and Development OECD yang meliputi 5 sektor utama iaitu ekonomi, sosial, alam sekitar, infrastruktur dan pentadbiran. Skor minima negeri Melaka ialah sebanyak 90.6% dan telah berjaya mengatasi negara-negara tersebut sebanyak 29 daripada 32 indikator. Untuk melengkapkan 32 indikator kuantitatif tersebut, kerajaan negeri dengan kerjasama pihak Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka telah mengendalikan kajian terhadap persepsi penduduk Melaka sendiri sama ada ia sudah maju atau sebaliknya. Dapatan kajian tersebut mendapati 81.5% penduduk negeri ini berpendapat bahawa negeri Melaka telah maju. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri perlu menilai semula pencapaian tersebut selepas 10 tahun dan ianya perlu dilihat secara komprehensif di mana kedudukan negeri Melaka pada masa kini. Saya difahamkan terkini pihak unit perancang ekonomi negeri UPEN sedang bekerjasama dengan pihak UiTM Melaka dalam membuat penilaian semula indikator-indikator berkaitan agar ianya selaras dengan pelan strategik Melakaku Maju Jaya 2035 serta berpandukan kepada 17 matlamat pembangunan lestari, Sustainable Development Goals SDGs yang diterima pakai oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sektor perkhidmatan terutamanya pelancongan merupakan antara sektor yang paling terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Penutupan sempadan dan sekatan perjalanan telah memberi impak yang ketara dalam sektor ini. Kedatangan pelancong ke Melaka pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang ketara, iaitu daripada 18.73 juta kepada 5.7 juta orang dari tahun sebelumnya. Saya amat berbangga dengan usaha perantas kerajaan negeri mengatur dan merancang supaya sektor pelancongan ini terus diaktifkan walaupun dalam keadaan yang amat mencabar ini. Inisiatif seperti membangunkan Melaka Tourism Digital Platform dengan kempen Melaka Safe Haven, Melaka is the place to be dan Relax in Melaka serta kempen Melaka Visit Melaka amatlah bertepatan dan harus dilaksanakan secara berterusan bagi menarik kehadiran pelancong ke negeri Melaka pada tahun ini.
dan menjadikan Melaka sebagai destinasi pilihan utama. Para hadirin sekalian, bersempena dengan ulang tahun ke-64 sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta, saya ingin mengajak semua pihak supaya terus berganding bahu dan tenaga untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan kita. Negara ini telah dapat dibina dengan berteraskan perpaduan dan rasa tanggungjawab kepimpinannya kepada semua lapisan masyarakat. Justru, saya menyeru kepada semua masyarakat di negeri Melaka agar terus bersatu padu dengan saling hormat menghormati, tolong-menolong dan bekerjasama. Kepada semua pemimpin, sekarang adalah masa menggalas amanah untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat. Jangan harus ada yang tertinggal dan ditinggalkan. Berpolitiklah secara sihat dengan penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti tinggi, berprinsip dan bermaruah. Kestabilan kerajaan adalah menjadi tunjang kepada kemakmuran ekonomi. Lebih-lebih lagi, negeri dan negara sedang diuji dengan kemelut wabak COVID-19. Ingatlah bahawa kita bukan sahaja mewarisi keamanan hari ini dari generasi terdahulu. Bahkan kita sebenarnya sedang meminjamnya dari generasi yang akan datang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan kepimpinan kerajaan negeri dan anggota pentadbiran kerajaan yang berusaha keras untuk memastikan negeri Melaka terus cemerlang. Saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Melaka, termasuk warga perkhidmatan awam, pasukan-pasukan keselamatan dan juga rakyat yang berkhidmat di sektor swasta yang telah memberikan pelbagai khidmat dan sumbangan bakti kepada pembangunan Melaka secara keseluruhannya. Mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya mendoakan semoga negeri Melaka sentiasa dicucuri rahmat, dilimpahi keberkatan dan diberikan keamanan yang berpanjangan dan dijauhi Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka dan bencana. Semoga negeri Melaka di bawah kepimpinan Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali akan terus maju dan membangun seiring dengan sistem penyampaian perkhidmatan dan kecekapan jentera pentadbiran di bawah Kerajaan Negeri Melaka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.